Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak berbicara berkenaan dengan puasa ni. Oleh kerana kita ni berada di amal Ramadan ni. Kerana pengajian hadis kita nak sambung tu insya-Allah selepas Idul Fitri selepas raya. Jadi kira malam ni kira-kiranya kuliah terakhir sehingga Ramadan ini. Jadi saya nak sebut sikit berkenaan dengan hikmatus shaum, hikmat puasa ini. Walaupun puasa ni sebenarnya fakta-fakta yang berkaitan dengan puasa ini kalau nak kiranya terlalu lama lah dan sudah banyak diperkatakan. Cuma saya nak sebutlah beberapa poin lebih kurang ni poin untuk malam ni. Kalau sempat kita nak bincang berkaitan dengan puasa ini, dan kalau sekiranya apa yang saya sebut ini maklumat yang telah hadir-hadirat tahu, dia hanya sebagai tazkirah. Dan kalau sekiranya benda ni benda baru, maka itu sebagai satu penambahan ilmu. Kerana atas dasar zikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saya nak bincang secara khusus berkenaan dengan hikmah puasa. Kita tidak nak bicara kita puasa dari segi hukum ke apa, atau hati-hati maklum nara muka ada puasa dia tak tahu fikir sah Ramadan tu. Kira betul dah. Cuma nak tengok dari segi hikmah dia. Pertama sekali berkait dengan puasa ini. Jadi tujuan sebut hikmah ni supaya puasa kita itu maknanya bukan sekadar kita melakukan puasa secara zahir. Kerana ulama dasar pada hadis Nabi, ulama bagi puasa ni kepada tiga. Yang pertama dia panggil as-shaumul umum ataupun as-siyamul umum, mana puasa untuk orang awam, puasa biasalah. Ini puasa ni sekadar menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, sekadar itu sahaja, tidak lebih daripada itu. Ada dalam hadis-hadis Nabi sebut ni puasa yang hanya boleh lapar dan dahaga saja. Yang kedua, mana puasa untuk orang yang khusus. Ini puasa selain daripada dia menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, maka dia puasa juga anggota-anggota lahiriah, misalnya mata, telinga, mulut, dia puasa juga tu. Bukan sekadar tak makan, tapi telinga dia pun dia puasa juga. Ini puasa peringkat yang ketiga. Peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga, puasa orang yang puasa khusus kepada orang yang khusus dia kira. Pokok khawas lah. Ini puasa ni selain daripada dia ambil ta'rif puasa, iaitu menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa, juga dia jaga anggota lahir itu. Tangan pun dia puasa, kaki pun dia puasa, mata. Bukan sekadar itu saja, dia lebih lagi. Dia puasa juga, dia panggil puasa dari segi zikr, puasa dari segi memori, puasa dari segi ingatan, puasa dari segi maknanya fokus kita tu hanya kepada Allah. Dia jaga, waktu dia jaga juga. Sepenting dia tidak makan, dia jaga. Mana dalam bulan Ramadan itu dia jaga ingatan dia ni mesti kepada Allah saja. Dia jaga tu seperti dia jaga supaya tidak tersalah makan. Itu peringkat ketiga ni, peringkat tinggi lah. Ini peringkat Nabi, peringkat sahabat ni. Sehingga ada setengah-setengah ulama tu
Bila dia puasa dia lalai. Ada ketika dia sedang puasa, siang hari itu dia teringat kepada selain Allah, dia akan qada selepas Ramadan. Walaupun puasa dia tu, dia sedar puasa dia tu tidak batal, tetapi dia qada. Kenapa? Kerana dia yakin puasa dia tu kurang. Sebab apa? Sebab ada ketikanya dia sedar dia tidak ingat kepada Allah ketika dia berpuasa. Ini puasa peringkat ketiga. Hak ni peringkat tinggi lah. Sebab Nabi ingat Tuhan sama. Jadi siapa peringkat kita? Sebab tu Nabi dia banyak puasa sunat itu. Lebih-lebih lagi dalam riwayat Aisyah disebut bulan Syaban itu dia banyak puasa. Dia tidak puasa penuh, cuma dia banyak puasa. Ada disebut begitu. Kerana sebab-sebab tertentu yang disebut dalam kitab lah. Kita tidak nak bincang tu. Tak apalah tu. Pokok mana pun puasa itu dia ada makna menahan diri itu. Dalam bahasa Arab, puasa ini dia boleh dengan erti kita tahan, tidak bercakap. Menahan diri daripada bercakap itu juga makna puasa dari sudut bahasa. Misalnya dalam Quran ada sebut inni nadartu lirrahmani sawma. Saya telah bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman untuk tidak bercakap. Dia guna sawman. Tidak bercakap tu, bernazar untuk tidak bercakap itu. Ini bukan syariat Nabi SAW. Ya. Itu mana guna perkataan sawm untuk tidak bercakap. Sedangkan tidak bercakap itu bukan berkait dengan perkara yang membatalkan puasa. Tetapi digunakan dari sudut bahasa. Baik, tak apalah satu tu dari sudut istilah kita maklum. Okey, perkara pertama yang saya nak sebutnya untuk dalam masa yang ringkas ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa ini? Kerana kitab ni khusus dia membicarakan tentang hikmah ibadat, hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Mana hikmah Allah mensyariatkan ibadat dalam agama itu. Dan apa falsafah yang tersirat di sebalik yang zahir ibadat itu. Misalnya Allah fardukan kita puasa ni, dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Sini banyaklah, cuma saya petik sekitar 5 sahaja. Yang pertama jadi tujuan sebuah hikmah ni supaya puasa kita tu dia bermakna. Ada kekuatan puasa kita. Dia mampu menjadi menjadi pengajaran kepada sebelah bulan yang lain. Yang pertama, hikmah yang pertama kita puasa ni adalah untuk asyukru lillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni boleh katakan dalam mana-mana kitab kan dia tak tinggalan ni, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita terima kasih kepada Allah itu sebenarnya kita puasa. Kok mana tu kita nak nampak biar kita faham tu apa dari segi huraian dia ni, mana syukur. Syukur ni apa makna? Kenal budi lah kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, kenal budi, nak mengenal budi Allah SWT. Dan puasa-puasa ni ibadat. Kalau kita tengok dalam huraian tentang ibadat, sebenarnya ibadat ni tak kira lah ibadat apa pun, hakikatnya adalah syukur kepada Allah. Tapi dalam konteks puasa ni, syukur ni dari segi pemahaman ulama dasar pada Quran, dasar pada hadis, syukur ni dia merujuk kepada Allah memberi kepada kita segala-gala. Kadang-kadang hak bui segala-gala kepada kita, hak itulah sepatut kita ingatnya, ingat sama dia. Zikrullah itu sentiasa sepatutnya, tapi manusia ni tidak begitu. Jadi sifat berterima kasih bila orang baik pada kita, ini sifat fitrah manusia, sifat semula jadi Allah buat kepada manusia. Jadi bila kita kata syukur pada Allah, bukan benda payah. Hakikatnya bukan benda payah. Cuma dia perlu dilatih, perlu dijaga, perlu dikawal, perlu ditarbiah. Benda tu sudah ada dah. Sifat tu bukan sifat asing bagi manusia. Syukur kepada Allah bukan satu sifat yang ganjil dalam diri manusia, tidak. Sebab kita tengok manusia ni dalam kehidupan biasa ni, memang dia berterima kasih pada orang yang baik kepada dia. Kadang-kadang sekali orang tu buat baik dia ingat lah mati. Misalnya masa saya belajar hadis dulu, ada untuk guru saya sebut, dia kata ada seorang tu dia duduk sebut sombong. Dia nak terjatuh atas bah. Jadi seorang tu pegang tangan dia. Memang dia kata kalau seorang tu tidak pegang tangan dia, pasti dia jatuh. Mungkin duduk di India, di Pakistan, dia bah ni bukan sekadar lebah, tabah pun dia duduk lagi. Tempat kita ni tak ada. Dia ada muat tak, dia kira muat tu sekarang. Setakat bah tu boleh pergi naik lah atas tu, duduk lagi.
Oh, jadi dah penuh tu, dah gantung di pintu. Tiba-tiba dia terlucut, terlepas tangan nak jatuh. Jadi ada seorang tu pegang tangan dia. Pegang tu kira-kiranya tak jatuh dia. Allah dia tu kat terima kasih, sebut ingat sama tu. Ingat sama, ingat sama. Padahalnya sekali saja kau tu berbudi kepada dia. Sekali saja. Dia pun sebelum tu tidak kawan dia, tapi kawan tu pegang dia. Sekali tu dia ingat sampai mati. Itu sifat manusia. Maknanya dia berterima kasih sebab apa orang itu berbudi, buat baik pada menyelamatkan nyawa dia. Di kalangan kita ni, ada sayang-sayang kita pernah bantu kita dari segi kewangan, dari segi apa saja kita akan ingat, kita akan terima kasih. Dan saya berani sebut bahawa orang yang paling banyak berbudi pada kita di kalangan manusia ni ibu bapa kita. Dan Islam meletakkan syiar ibu bapa ni orang yang paling kita kena hormati kerana dia banyak berbudi pada kita, sehingga orang lain tak mungkin boleh buat sebaik ibu bapa kita. Baik, persoalannya apakah ibu bapa kita memberikan segala-gala kepada kita? Tidak. Baik setara mana melepasi kebaikan orang lain, kukuk mana pun ibu bapa kita, dia ada terbatas juga budi dia. Bukan semua dia boleh budi kepada kita, tetapi hak tu pun kita akan kenal dia sampai mati. Sehingga ada hukum-hukum khususnya penghargaan kepada ibu bapa ni. Kalau bapa bunuh anak, siapa tak kena bunuh balas, apa tinggi kedudukan ibu bapa dalam agama. Tapi apakah ibu bapa memberikan segala-galanya kepada kita? Tidak. Tapi kita kena ingat, dia ada satu zat yang mencipta kita. Inilah dia memberi segala-galanya kepada kita. Hatta ibu bapa yang awak baik pada kita kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan Allah. Jadi sebenarnya hakikatnya Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira budi Allah kepada kamu, kamu tak boleh nak kira. Kerana hakikatnya setiap denyut jantung, setiap nafas yang kita keluar dan kita sedut itu semuanya adalah merupakan kurniaan Allah. Bahkan ibu bapa kita tu boleh berbudi, boleh buat baik pada kita, sayang pada kita. Kerana apa? Kerana Allah mencampakkan perasaan sayang dia kepada kita. Sebab kadang-kadang Allah buat, Allah nak uji kita, nak suruh kita perhati, nak suruh kita tengok, nak suruh kita ambil pengajaran. Kadang-kadang Allah tarik perasaan kasih sayang pada ibu bapa tu kepada ibu tu. Banyak kita tengok dalam akhbar ibu bunuh anak dia, ibu tahu anak dia. Itu bila Allah tarik. Padahal ibu ni sebenarnya tak boleh, ibu ni mesti dia sayang pada anak dia. Ya, betul. Tapi sebagai pengajaran pada manusia, bila Allah tarik untuk beri peringatan kepada kita, mana ayah kita, mak kita sayang kepada kita tu, hakikatnya di sebalik tu adalah kerana fadlum minallah, itu kerana kurniaan daripada Allah SWT. Banyak dalam hadis kita tengok, misalnya bila orang beri sesuatu kepada kita, kita ambil. Orang beri sesuatu, kita ambil. Sebelum kita kata syukran ni, sebelum kita kata terima kasih, kita kena kata alhamdulillah dulu. Kenapa begitu? Nak mengajar jiwa kita orang buat baik pada kita, hakikatnya kerana Allah yang memberikan perasaan simpati kepada kita, memberi perasaan sayang dia kepada kita. Sebenarnya perasaan itu Allah yang beri. Itu kurniaan. Kalau Allah tutup pintu hati dia, dia akan benci kepada kita. Jadi hak kita terima kasih sebagai adab Islam ada. Tapi hakikatnya orang buat baik pada kita tu sebenarnya adalah merupakan kerana kurniaan Allah. Allah campur ke perasaan itu. Jadi hakikatnya Allah. Itu hakikat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Hakikatnya yang memanah sebenarnya Allah SWT. Itu hakikat dia. Walaupun apa manusia buat, hakikat di sebalik itu. Itulah maksudnya. Jadi kerana itu, siapa yang patut kita berterima kasih? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya bila kita puasa ni nak suruh ingat, sebab dengan puasa ni mengikut kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni bila dia puasa, dia tak boleh makan, dia tak boleh, aktiviti dia agak terbatas sikit. Dia tak boleh makan benda-benda yang halal itu. Dia tak boleh buat benda yang halal tu. Dalam jangka masa tertentu, dia akan memberi satu perhatian. Jiwa manusia akan mendapat pengajaran. Dia akan memberi perhatian kepada siapa dia yang suruh dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah manusia nak ingat pada Allah. Banyak perkara situ. Itu hikmah dia. Yang kedua, antara hikmah yang kedua, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan puasa ini nak mengajar kita umat Islam ni erti amanah, atau kita sebut sebagai kejujuran itu. Dari sudut mana perkara itu hadir-hadiran? Ini di segi huraian ulama ni dia panjang juga, cuma saya perengkah ke begini.
Puasa-puasa ni kita menahan daripada makan dan minum. Manusia dia boleh berlakon di hadapan manusia. Dia boleh buat letih, dia boleh buat lapar. Dia boleh makan dalam bilik dia. Dia boleh pergi dalam bilik air dia makan. Kalau dia buat roti boleh pakai siapa tahu. Dia makan. Kenyang apa tu? Dah makan dalam jam dia. Dalam bilik air kenyang apa tu? Duduk di rumah dia seorang-seorang. Isteri dia. Siapa tahu kalau dia makan nasi kenyang ciri dia makan 6 kali kita kata. Nah, siapa tahu. Lepas tu isteri dia balik dia buat letih. Semua orang kata dia puasa. Dia boleh lah untuk manusia. Tetapi dia tidak buat begitu. Apa tu? Sebab dia takut kepada Allah. Itu Allah nak ajar. Allah nak ajar. Sebab tu kita tengok dalam hadis kan, amalan-amalan lain kira-kiranya Allah tugas kepada malaikat untuk beri ganjaran, tapi puasa ni Allah sendiri. Sebab hakikatnya ibadat hak puasa ni memang betul-betul manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya. Kerana dia berkait dengan benda zahir, makan. Jadi dia boleh, kalau dia tidak takut pada Allah, kalau dia tidak yakin Allah sentiasa melihat dia, yang kita sebut dalam istilah muraqabatullah itu, kalau dia tak ada tu jiwa dia, tak ada tu jiwa lagu tu ingat Tuhan, memang dia akan makan, dia akan minum, tidak depan orang. Jadi di situ nak mengajar satu kejujuran ni, dia bukan berkait dengan orang, dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan ni dia bukan berkait dengan orang, dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seseorang ikhlas ke tidak ikhlas kita nak cek mana? Tak ada satu tanda kita boleh cek. Nah, misalnya kita kata kalau orang ni ikhlas, muka dia nampak putih ke? Nah, tak boleh tu. Muka memang dia hitam, tak boleh tak jadi putih. Ataupun dia jadi bekok kata belakang kita kata. Cek tu orang tidak ikhlas tu. Dah. Dia tak ada tanda zahir. Bab ikhlas ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak uji kita ni sebagai ujian lah. Jadi kalau sebulan penuh kamu boleh berpuasa dengan tak jaga, padahal ni kita kata dah, ni orang panggil pagar maya, boleh tak makan, boleh tak minum, semata-mata ingat kepada Allah. Latihan sebulan kita latih. Tak ada kesal lagi untuk menjalani 11 bulan yang seterusnya itu. Akhir-akhirnya gitu. Sebab tu istilah-istilah kita bulan Ramadan, bulan latihan, bulan tazkiyatun nas, bulan kesabaran, bulan ibarat banyak. Jenama je apa ni kita kata, kata-kata hikmat yang disandarkan kepada bulan Ramadan itu. Jadi manusia kalau boleh jaga kira-kira maksud Allah di sebalik tu, kalau kamu sebulan kamu boleh jaga, kamu sanggup tidak makan dan minum, walaupun kamu boleh makan dan minum, kamu boleh buat benda orang tak tahu, tapi kerana kamu ingat pada Allah, kerana muraqabatullah, kerana kamu takut pada Allah, kamu tak buat. Kenapa selepas bulan Ramadan ataupun selepas buka puasa kamu buat maksiat, sedangkan Tuhan yang sama lah yang kamu buat maksiat, Tuhan yang sama, kenapa kamu tak boleh ikut? Kalau puasa kamu boleh, itu maksud dia. Itulah maksud dia, maknanya untuk latih kita ni supaya imtithalu awamirillah. Kalau kita perhati ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ni kamu jadi orang bertakwa. Orang takwa ni apa maksud takwa? Ni saya ambil satu terjemahan yang sangat popular lah. Boleh kata kau ni lah kira-kiranya ta'rif bertakwa. Apa dia? Ta'rif bertakwa ni imtithalu awamirillah. Ikut segala titah perintah Allah dan tinggal segala apa yang Allah larang. Itu kira-kiranya satu ta'rif yang paling popular, yang paling digemari oleh ulama. Mana dengan puasa ni target Allah kira-kiranya kalau kamu jaga sungguh ibadat puasa, faham sungguh, kamu boleh naik ke darjat muttaqi, orang yang bertakwa. Dengan erti kalau sebulan kita boleh ikut perintah Allah, tidak makan, padahal makan tu halal. Kena ingat puasa-puasa ni menahan diri daripada benda halal, bukan menahan diri daripada benda haram. Puasa-puasa ni kita menahan diri kita daripada benda yang halal, bukan benda haram. Makan minum ke halal, tapi Allah kata tak boleh makan 12 jam kita kata, daripada pukul 7 sampai pukul 7. Misalnya sebagai ringkas gitulah. Benda halal belaka tu. Kita kata duduk dengan isteri, bersetubuh dengan isteri, tak boleh belaka sihat. Benda halal belaka tu. Kalau benda haram dia tak ada perian, dia tak ada masa. Kalau benda haram ni memang dia tak boleh sama. Hak ni tak ada masa tertentu. Siapa bini kuliah kadang-kadang bulan puasa, dia kata lelaki dia tak boleh harap.
Oh, ada jenis lelaki jenis kacau. Siapa dia kata berasa nak sipai mamanya lada suluh dalam poket. Jadi lenyap lek dia kata bulan Ramadan. Ada datuk lelaki. Ada jenis isteri biasa tu buat lelaki dia nak berak sungguh dia kata. Dah lah tak puasa duk ganggu dia nak puasa pula dia kata. Dia kata nak sipai lada suluh dalam poket. Dah nanti sembuh atas muka. Jadi benda tu benda halal. Tapi dia tak uji. Cuba fikir saja. Dari segi falsafah, benda halal Allah tak beri kita manfaatkan, sama ada makan, minum, jimuk dan sebagainya. Kita sanggup waktu 12 jam. 12 jam kita sanggup. Kenapa benda yang haram? Hak tadi halal kita boleh kenapa benda haram kita tidak boleh tidak boleh sabar, tidak boleh kawal, tidak boleh sekat untuk tidak buat. Sedangkan itu merupakan perintah Allah. Tuhan yang sama mengharamkan kita guna benda halal ketika Ramadan. Kenapa kita tidak boleh ikut? Itu dia panggil latihan kerohanian, latihan jiwa, latihan jiwa. Itu sebenarnya di sebaliknya. Jadi kalau sekiranya orang berpuasa, dia tidak bermain dalam minda dia perkara-perkara ini. Bila dia puasa, dia tidak main, tidak mari, tidak hadir dalam benak dia, dalam pemikiran dia perkara-perkara lagu itu. Apalah makna puasa bagi dia? Makna puasa dia tidak menjadi guru kepada dia. Puasa dia tidak boleh mengajar dia erti, objektif, maksud sebenar puasa. Kalau begitu puasa yang berlalu sebulan itu tidak lebih daripada menahan makan dan minum. Sekadar hak zahir gitu seperti hadis Nabi sebut. Lama orang ni bila dia puasa hanya boleh ke dia? Boleh tak makan atau tak minum. Boleh lapar dan dahaga. Tidak lebih daripada itu. Kita tak silah puasa kita tu sekadar itu. Kita nak puasa kita ni dia boleh membentuk kehidupan kita sebelah bulan lain. Itu maksud. Yang ketiga, perkara yang ketiga, dengan berpuasa Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita berusaha. Mana puasa ni satu aktiviti, suatu amalan. Kayak kita kalau kita ngaji, kayak iman ni adalah amal. Iman ni bukan sekadar kepercayaan dalam saja. Bila kita kata amantu billah, aku beriman kepada Allah, bermakna kita menyatakan secara hati terima, bukan suatu paksaan. Kita terima dengan tulus ikhlas Allah sebagai Tuhan kita, dengan maksud kita akan ikut segala titah perintah Allah, dan kita sebut sebagai membukti bahawa kita ni Islam. Kita sebut dengan mulut, mengucap, baca Quran, kita sebut Allah, kita sebut Allah itu, dan kita buktikan dengan kehidupan kita. Yang ini kita buktikan bahawa kita bila kita sebut Allah sebagai Tuhan kita, tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah, maka kita akan ikut segala titah perintah. Maknanya hidup kita ni dia tidak akan bercanggah dengan kehendak Allah. Itu makna iman. Jadi maknanya iman ni bukan semata-mata percaya, tapi dia berkait dengan amalan. Kalau beriman saja tak beramal, dia masuk neraka. Dia masuk neraka juga. Dia beriman, dia percaya pada Tuhan, dia percaya bahawa sembahyang itu wajib, tapi dia tak buat sembahyang, dia tidak laksanakan sembahyang, dia tidak melakukan amalan-amalan ibadat yang diperintahkan, tapi dia yakin Allah itu Tuhan dia. Orang lagu ni dia akan masuk neraka. Jelas berdasarkan hadis-hadis daripada Al-Quran. Sebab dia masih Islam, tidak terbata tauhid dia. Tapi Islam lagu mana tak tahu dah. Supaya katalah Islam kapal selat, lebih banyak tenggelam daripada timur. Islam ni pasti. Jadi hikmah yang ketiganya, Allah nak kikis dengan puasa ni, Allah nak supaya kita berlatih mengikis sifat bahimiyah, mengikis sifat kebinatangan, hayawaniyah. Nak buang sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita supaya dia subur sifat insaniyah, sifat kemanusiaan. Cubalah hadir-hadir ke hati. Sebab kitab ni kitab falsafah ni. Kitab ni kitab falsafah ni. Ni di sebuah kitab setebal ni kitab falsafah. Falsafah Islam. Kitab ni dia sebutlah. Kalau saya nak tanya hadir-hadirat ni, apa ada beza kita dengan manusia, kita dengan binatang ni? Tidak sama. Ada beza. Cuba tengok. Mana beza kita dengan hayawan? Memang ada beza. Cuma kalau kita tengok tu lah, sekali kita tulis tak ada beza lah mana. Dia makan, kita makan. Apa yang kita berlaku kepada kita secara zahirnya berlaku pada hayawan. Dia juga berketurunan, dia kita atau bersetubuh, kita begitu juga. Dia makan, kita lapar, dia lapar serupa. Zahir itu serupa. Bala, serupa ya. Binatang pun bala. Berebut serupa. Tu. Kepentingan diri serupa.
Ahli falsafah kata tak ada beza sebenarnya. Secara zahir. Tetapi sebenarnya hakikatnya manusia ni berbeza. Beza dia duduk mana? Beza dia duduk mana? Naluri, perasaan dia, halus, budi dia. Jadi benda tu dia akal manusia dia ada. Atau ada beza, memang ada beza. Tetapi walaupun ada beza, kadang-kadang kalau benda ni tidak disuburkan, dia jadi betul-betul sebuah binatang. Sebab tu dia kena, misalnya sebagai contoh, kalau binatang ni apa dia kita kata? Ni dalil ni dia sebut. Kalau binatang ni, sifat binatang ni apa dia? Bila sebut binatang sinonim dengan perkataan binatang tu apa dia? Binatang ni dalam hidupnya apa dia lah dia nak kerja. Yang menjadi ham dia, keinginan dia, fokus dia tu dia binatang. Makan, minum, lepas tu kita kata dia kata mengawal ataupun bersetubuh, kita kata tu yang binatang. Tak ada lebih dari tu. Tak ada lebih dari tu. Nak mikir lebih dari tu tak ada. Sebab itulah kita tengok setengah-setengah manusia, ramai manusia ini begitu sifatnya. Kalau dari sini dia senara, misalnya kepentingan diri, dia bila buat sesuatu dia kira biasa ke boleh dia. Ada juga manusia ni lah tu. Sebab kira-kiranya binatang bila dia buat sesuatu untuk dia tak kira dah. Paling tidak untuk anak dia, untuk keluarga dia kecil, isteri dia kita kata, pasangan dia, anak dia, sekali itu saja. Paling tidak tu ya binatang. Dia tak akan pergi lebih daripada itu. Ataupun paling tidak setengah-setengah binatang Allah buat pengajaran kita, misalnya masyarakat semua untuk kumpulan dia, sekali itu tidak lebih dari itu. Tetapi manusia ni dia tidak begitu. Sebab dia sebagai khalifah di muka bumi, dia mesti bila dia buat sesuatu, dia bukan hanya kira tembolok dia, bukan kira perut dia saja. Manusia dia tak ni. Manusia ni masyarakat yang bertamadun, dia tidak seperti binatang. Jadi benda tu hanya tidak, kalau tidak dikikis, tidak dibuat hal tu, menyebabkan sifat insaniah yang ada di manusia tu dia jadi mendam, terpendam, dia naik sifat insan, sifat bahimiah, sifat binatang. Sifat binatang ni kalau ada kepada manusia, dia kerja gapo pun, profession apa pun akan rosak dia. Kalau dia guru, dia ada sifat nak. Dia sekadar dia ngajar, sekadar untuk dapat gaji lah. Tak cara tu. Gapo dia hak madikan perusahaan dia, dia buat hal tu, dia tak akan buat lebih daripada tu. Pelajar dia nak jadi lagu mana, itu bukit orang tak sah saya. Saya masuk kelas molek. Tu je, mengepas kad dia molek gini-gini tu ya. Dia tak ada nak memikir bagaimana nak supaya pelajar dia jadi manusia yang sebenar. Dia tak ada fikir. Dia tidak fikir lebih dari itu. Kalau pemimpin lagi tu, kalau pemimpin ada sifat bahimiah. Sebab manusia ni dalam kitab disebut manusia ni, kalau kita nak tahu manusia yang menebal sifat hayawaniyah, sifat bahimiah, setiap detik dia bergerak, setiap aktiviti dia mengambil kira duit semua. Dia mengambil kira pulangan untuk masuk ke dia. Macam tu. Ulama kata contoh sifat bahimiah, sifat kebinatangan. Kena buat hal tu. Kena buat hal tu. Jadi nak buat hal tu dengan cara puasa. Dengan cara puasa. Sebab puasa ni dia mengajar kita simpati kepada orang. Puasa ni mengajar kita mengenal kepada orang lain. Puasa ni dia mengajar kita memikirkan nasib orang lain. Puasa ni dia mengajar kita menyelami penderitaan orang lain yang tidak bernasib baik. Maknanya puasa ni bukan sekadar nak mendidik diri kita saja. Bukan untuk kita mikir tentang kita dengan Allah saja. Puasa ni juga untuk kita fikir lagu mana orang lain. Misalnya sekarang kita tahu masyarakat di Palestin, masyarakat di Syria, masyarakat di Mesir yang bergolak, masyarakat umat Islam yang berada dalam zon peperangan itu, lagu mana mereka? Bukan mereka tak mikirnya, mikir nak makan. Nak makan pun tak ada lepas, 2-3 hari tak makan. Jadi sekurang-kurangnya kita akan mikir. Hasil daripada mikir itu dia akan tubiklah perkara-perkara yang positif. Nak derma, nak waktu berinfak, dia kena mikir dulu. Kalau tak ada mikir, kepada orang lain, duk mikir dia sendiri, tak akan tubik sifat derma, sifat sedekah, tak akan tubik. Jadi rupanya puasa ni dia nak buat keluar sifat insaniah yang saya pernah sebut sebelum ni, sifat-sifat terpendam tu. Dia panggil apa dalam istilah Muhammad Qutub tu, dia panggil sedekah ruhiyah itu. Nak tubik sifat-sifat positif yang ada di manusia yang Allah buat secara fitrah itu mesti dikeluarkan. Jadi puasa ni salah satu latihan untuk mengeluarkan sifat-sifat baik yang ada dalam diri manusia. Jadi besarlah maknanya puasa ni, itu hakikat sebenarnya.
Sebab itulah kalau kita bincang benda-benda gini kan, sini dia ada sebutlah, dia kata kalau begitu sebenarnya bila seseorang itu berpuasa, dia sebenarnya kalau dia faham benda-benda gini hadirat, dia akan secara otomatik dia akan jadi, dia tidak akan berbelanja lebih dalam bulan Ramadan. Dia tidak akan berbelanja lebih dalam bulan Ramadan. Sehingga kos untuk bahagia makan minum bulan Ramadan itu melebihi kadang 2 kali ganda daripada bulan yang tidak puasa. Dia tak akan berlaku begitu kalau dia faham maksud puasa yang sebenar. Dia tidak akan berlaku pembaziran. Lama mana umat Islam kita ni kalau mengikut kajian lah, dia membazir dalam bulan Ramadan lebih teruk daripada bulan lain. Sebab dia beli ketika dia di bazar Ramadan ke, maknanya sebelum dia jamu mulut, dia jamu mata dulu kuah-kuah. Atas meja dia sebuah bazar Ramadan dah nak buka puasa. Memeh pun nak jual dah sore-sore roti perkara air. Enggak keluarganya ramai. Takdir Tuhan pula rezeki murah dia tu dah. Oh macam. Lepas tu dia pula nafsu dia tinggi. Tak makan benda-benda hak perangai ni. Jadi bila sahur tu wak lain pula. Jadi hak tu tahu begitu ya. Kadang-kadang bagi balas pun 2-3 kali tak sih kata orang tak habis orang lagi. Jadi pembaziran tu berlaku dengan melampau nak lah kira-kira ni. Jadi kalau lagi tu hadir apa makna puasa pada orang lain. Sebab itulah puasa kalau tidak dihayati dia tak ada kesan. Tak ada kesan dia lah. Memang tak ada kesan. Sudah kan kalau sepatutnya kalau faham puasa ni dia merubah hidup manusia sebenarnya. Itu target dia. Sini saya buat beberapa kali. Ada juga ulama sebut dalam konteks ni nak hakis, nak buat sifat bahimiyah, sifat kebinatangan ini. Yang pertamanya, puasa ini adalah merupakan satu usaha yang praktikal, yang bersifat amaliyah. Allah SWT rangka buat khusus untuk manusia sebagai satu proses pembersihan jiwa manusia dari sifat-sifat rakus kebinatangan, untuk supaya manusia boleh meningkat naik ke peringkat malakiyah, supaya manusia boleh meningkat naik menjadi sifat-sifat malakiyah. Sebab manusia ni seperti yang kita maklum, dia kalau tidak kena urus manusia ni, dia boleh jadi syaitaniyah, lebih pada bahimiyah lagi. Tapi kalau diurus dengan baik, kena caranya, manusia dia boleh meningkat naik ke peringkat malakiyah. Itu istilah malakiyah, mana seorang yang hidup secara ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa saja profession itu tak kira lah. Yang kedua, apabila jiwa manusia bebas dari sifat bahimiyah, sifat kebinatangan, kepentingan diri ni, hanya mementingkan tembolok dia saja. Salah satu sifat bahimiyah ni yang disebut oleh ulama seperti mana yang Nabi sebut, jiwa yang miskin. Jiwa miskin ni salah satu sifat bahimiyah. Dia kaya tetapi jiwa dia miskin. Ni satu penyakit yang berat lah. Jiwa miskin kalau dia duduk mana pun, dia akan rosak persekitaran. Kalau dia duduk di rumah, akan rosak persekitaran rumah. Kalau dia duduk dalam pejabat, akan rosak persekitaran pejabat. Lebih parah lagi, kalau manusia yang jiwa miskin, kalau dia jadi pemimpin, rosak sebuah negara. Parah. Boleh 100,000 sebulan tu tak cukup lagi. Sebab apa? Jiwa dia miskin. Harta banyak. Australia ada rumah, Switzerland ada rumah, boleh beli bola nak kita kata misalnya. Tapi jiwa miskin tak cukup semacam. Orang ni berat benar. Jadi sifat-sifat ni lah hati-hati sebenarnya kita nak buat lah, nak buat. Ini bermakna bahawa manusia selagi dia gagal mengikis atau membuang terus sifat bahimiyah daripada jiwa mereka, maka selama itulah mereka tidak dapat melaksanakan ibadat dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Mesti ada sifat kebendaan. Jadi nak suruh ibadat kita ni bersih, ibadat kita ni tulus ikhlas, dia mesti buat sifat bahimiyah, sifat tu. Jadi hak tu dengan puasa. Sebab tu kalau kita perhati, cuba ni ulama ni dia boleh buat hikmah gini, dia ambil kira banyak perkara. Cuba kita perhati kalau dalam bab nikah, bab perkahwin. Nabi kata perempuan itu dikahwinkan ada 4 kali. Kerana comel, kerana harta, kerana keturunan, kerana agama. Nabi kata fasfat bidzati din taribat yadak.
Murbuklah, tumpukan kepada perempuan yang beragama. Beragama itu maksud hidup dengan cara terdidik dengan cara agama. Kamu akan bertuah terlibat jadak ke mana siapa tepuk tanah. No ayatnya untung besar kita dapat perempuan lagu tu. Begitu juga perempuan untung besar dapat lelaki yang jenis cakna terhadap agama. Nabi sebut gitu. Apa maksudnya? Hak ni nak kait hak Nabi katakan adalah hadis-hadis Nabi sebut ibadat seseorang yang berkahwin dia lebih banyak daripada ibadat orang tak nikah tu, lebih tentera. Ke banyak kelebihan ibadat orang yang nikah ni. Hak nikah hak lagu mana tu? Nikah tu kerana Allah tu. Kalau nikah tu memang kerana kemudian dia tak akan dapat kelebihan tu. Dia tak akan dapat. Nikah tu kerana hak tina kaya. Dia cari anak bosu. Lepas tu kira-kiranya pok mati dah tengok harta mana. Kalau pok ada tu tak boleh lagi. Dia kira dah. Dia uting tu betul-betul atas mati itu kata. Dia uting masa nak nikah dia cari dah. Cuba hati-hati nak fikir apa makna. Boleh ke kelebihan berkahwin seperti dia sebut dah? Tak dapat. Dia boleh harta lah. Dia boleh harta lah. Jadi orang kata jadi tenang ibadat bila kahwin, tak ada. Sebab harta tu dia ada ciri-ciri dia. Dia ada disiplin-disiplin dia. Hak tu dia sebenarnya berkait dengan ni bahimiah. Gila kepada dunia, fokuskan ibadat itu semata-mata kerana kepentingan duniawi. Itu sifat tu bukan sifat insaniah, bukan sifat malakiah. Jadi nak buat tu dengan cara puasa. Jadi benda-benda gini dia perlu dilatih lah. Jadi berkaitan dengan perkara ini kita mendapati para cendekiawan, ahli-ahli falsafah, orang-orang zuhud dan ahli-ahli ibadat dalam semua agama dan semua kepercayaan yang berkaitan dengan kepercayaan ini, apabila mereka mahu menumpukan kepada pencapaian ilmu yang tinggi dan pencapaian ibadat yang tinggi, maka mereka akan menahan diri daripada makan dan minum. Maksudnya mereka akan kawal makan minum mereka. Jadi maknanya kita tengok sini, masalah ni bukan masalah global sebenarnya. Bukan masalah umat Islam saja. Orang kafir pun kalau dia nak naik peringkat tinggi dalam pencapaian ilmu dan pencapaian hidup secara suluk-sulukiah ini, nah, ahli tasawuf salah satu benda yang dia tumpu je, kurang ke makan minum ni. Dia jaga, dia kawal. Sebab itulah berkait dengan hal ni, sebenarnya hadirat satu kau yang perlu kita jelas juga, puasa ni sebenarnya hakikat ni bukan menahan diri daripada makan dan minum hakikatnya, tetapi dia lebih bersifat kita kawal makan ni, kawal makan minum. Jangan kita fikir maknanya puasa-puasa ni adalah menahan diri daripada makan dan minum. Kalau menahan itu dia nampak zahir sangat. Tak, sebenarnya dia kawal. Islam nak mengajar kita, kalau kamu nak selamat dari segi tubuh badan, kamu nak selamat dari segi rohani, kamu nak selamat dari segala-gala, salah satunya makan dari kamu, makan minum kamu kena jaga. Bukan jaga semata-mata halal-halal saja, jaga juga dari segi kuantiti dia. Kualiti tu ialah kualiti makanan tu halal, patut kualiti dia segi hak halal tu sendiri kena tengok pula kualiti dia. Hak halal tu sendiri pun kena tengok pula kualiti dia. Selain daripada tu, jumlah makanan yang masuk dalam perut kita pun kena kawal juga. Sehingga ada satu buku hadirat, seorang ulama kita tulis, dia ni bukan doktor, tapi bila dia tulis buku ni khusus dia nak tinjau puasa dari sudut makan minum saja. Apa kesan kepada tubuh manusia bila manusia ni jaga makan minum. Dia hurah antara huraian dia kata saya ni tidak doktor, tapi saya tanya ramailah doktor dah pakar pemakanan. Rupanya manusia ni dalam bab makan minum ni salah satu bentuk kawalan. Kita nak faham maksud puasa ni, jangan makan benda yang berlainan jenis sekaligus dalam jumlah yang banyak. Misalnya ondel-ondel lagi, teri mandi lagi, gede lagi, nasi biryani lagi, engkau dia naik kat kecil lagi, limun aja ni gomo dalam masa setengah jam. Dia kata hak tu selain daripada kos tinggi, sebenarnya dia menyukarkan maidah kita. Perut kita nak proses sebab makan ni dia tak serupa bila perut ni lain. Masuk lepas tu duduk 2 minit mari lain pula. Lain ni tak serupa. Jadi dia terpaksa bersedia untuk, jadi persediaan dia tu letih kalau bahasa mudah kat dia letih. Perut kita letih nak proses makanan yang berbeza-beza. Sebab tu dia kata kalau nak makan makanan yang berbeza-beza kena jarak ke setengah jam. Itu mengikut doktor. Wallahualam saya tak tanya doktor-doktor tempat kita ni, cuma dalam buku tu sebut gitu. Betul ke tidak tu boleh tanya pakar-pakar pemakanan lah. Sebab itu bukan video saya, cuma ni dalam kitab tu sebut gitu. Dia pun sebut, dia bukan doktor, cuma dia tanya pakar-pakar pemakanan, doktor dia sebut gitu.
Walaupun ada doktor kata kena ejah lah, kalau beli sejam ke 2 jam, jangan kita beri parut selalu. Bukan. Sebab dia bahaya tu, sebab perut kita tu 12 jam, lebih ke 12 jam tu kosong lah. Kita beri secara mengejut, sebab tu Nabi dia pun buah tamar, minai, beri orang-orang. Takut jadi terkejut lah, beri tu sebutir. Masuk sebutir, ada dah. Jangan beri buat sepengah lalu. Dia kejut lah, kejut. Kesan kejut tu parut juga. Dia tak bagi kejut ni parut juga. Dia sebut tu. Jadi kukuh sebab tu kesimpulan ulama ni kawal maknanya. Kawal. Kalau tak boleh kawal tu enggak. Sebab tu dalam kitab tu sebut. Ada kitab dengan saya. Dia tanyalah. Saya pun nak tanyalah. Hadirat ni. Sebenarnya penyakit kita ni mari mana? Penyakit kecil mani. Mujur tak ada penyakit kecil masa. Penyakit kecil mani. Penyakit kerja, darah tinggi, jantung, mari mana? Semua mari dapur kita. Dia kata mari dapur kita lah kau tu. Kecil mani. Mari dapur kita beli gula, beli pula supaya kita besar lalu. Cadar, takut lambat kena kecil mani. Beli banyak lagi. Mari dapur kita. Ini sebagai sindiran mana tidak kawal makan. Sebenarnya kita, punca daripada kita. Jadi benda-benda kita kecek mudah nak buat bahaya hati-hati. Kecek boleh tak? Kau kata tak? Nak buat. Jadi sesiapa yang boleh buat, bahkan setakat saya belajar hadis, wallahu a'lam. Dan guru saya pun sebut begitu juga. Nabi tidak guna gula dalam masakan. Kalau kita belajar hadis, tapi Nabi banyak makanan Nabi pun orientasi ke madu. Banyak madu. Bubuh dengan kadar yang mazhab. Tak ada gula. Jadi masa saya belajar dulu, saya sebut gitu. Lepas tu kita belajar lama, memang tak jumpa dalam hadis. Mana-mana hadis, wallahualam lah. Kok ada. Tapi madu ada. Madu pun kena ingat lah. Madu pun kena ingat juga. Sebab ada juga orang yang madu kena kira ni. Madu tu nak cari asli payah. Orang asli pun tidak asli madu dia lalu. Mungkin dia pun pandai dah orang asli pun. Dia pandai dah cara nego ni. Dulu dia tak erti. Lah ni dia pandai dah. Dia kira pandai nak utuh lah mana. Jadi kena beringat payah lah pula tu. So kerja pula tu. Okey, perkara yang keempat. Ini khususan. Puasa ni sebenarnya hakikatnya Allah SWT nak mengajar kita supaya kita kawal makannya kita. Itu sebenarnya puasa. Di sebalik puasa tu sebenarnya Allah nak mengajar kita supaya kawal makan dan minum kita. Jadi maknanya puasa ni bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, tapi dia lebih bersifat membuat perancangan terhadap makan minum kita. Kita kena rancang makan minum kita. Jadi pakar-pakar kita tengok dalam kitab ni pun dia ada sebut, dia kata kalau kita perhati bab puasa ni, pakar-pakar perubatan kalau nak buat pembedahan memang banyak lagi kita tengok puasa ni. Kait dengan puasa kena puasa, nak buat pembedahan gigi tu pun kena puasa. Puasa maknanya tak boleh makan dalam waktu-waktu tertentu, maknanya beberapa jam, setengah tu 8 jam, macam-macam lah. Maknanya puasa tu sendiri dia ada kaitan dengan kesihatan manusia. Kalau dalam ayat Quran misalnya, biasa kita dengar lah, waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah SWT berfirman, makanlah dan minumlah wala tusrifu. Dalam setengah-setengah tafsir, setengah-setengah terjemahan dia kata wala tusrifu, janganlah kamu membazir. Tapi sini saya nak terjemah lain sikit, kerana ada dalam beberapa tafsir saya cek tu dia kata kita kena terjemah wala tusrifu ni supaya lebih makna dia lebih luas. Kita terjemah wala tusrifu, janganlah kamu melampaui dalam makan minum. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana Allah tidak suka melampau. Allah tak suka. Dalam apa sahaja pun Allah tak suka melampau. Dalam makan minum pun tak boleh melampau. Sebab kalau kita kata jangan membazir, dia agak sempit makna dia. Kita makan 3 pinggan, habis makanan atas meja, tak bazir dah tu. Memang tak bazir sebab habis. Punya ciri. Ni kalau makan dalam talan, dia tak tahu siapa dia makan banyak. Makan dalam talan, tak tahu mana siapa dia makan banyak. Muka dia akak-akak tu habis, dia akak kepala tu habis dalam talan. Tak tahu siapa dia makan banyak. Saya ada pengalaman ni pengalaman masa kita duduk sekolah tak pernah. Jadi bila kita mengaji hadis ni, duduk asrama dengan puak-puak ni.
Orang tak makan dalam tala sudah hijau. No, kita tak payah hidup tak aja makan dalam tala. Saya start makan nasi dalam tala masa umur 20. Bila pergi ngaji hadis ni, sudah hijau, sakit atas ni. Kena duduk sela pula lain, dia tak suka. Cara duduk. Ni satu kali ni ayat kita. Lepas hari ni aku ingat kalau kecek 4 puasa ingat semua. Kebetulan saya itu dia masuk sedap, dia panam masuk. Jadi duduk likun ni muka amal 20-21 orang duduk masuk. Ada beberapa talent. Makan. Sudah tu ada tak boleh bangun sahaja. Jadi tak boleh bangun. Sebelum tu boleh bangun tak boleh. Lepas makan tak boleh bangun. Orang lain ambil ke semua tak boleh bangun. Dia pun duduk menunggu kata bangun. Dia kata rasa sakit atau tak boleh bangun. Kita rasa kita ada syok. Jadi dia makan banyak kan. Jadi payah sebenarnya cek kalau makan talent apa dia makan banyak payah. Mungkin dia letak selonggok po gunung tu. No. Dia tak makan. Rupanya dia makan banyak sekali. Siapa tahu tu tak boleh. Lepas tu kita kata gini lah, kalau lagu tu kena makan dalam pinggan dulu mana. Payah nak kawal tu. Sebab kalau tak, sebab dia ada makan cepat, ada kena jadi payah. Kenapa? Payah akak. Pegang waktu nak akak. 2-3 kali kita buat gitu, nak suruh dia lega sikit. Memang tak boleh nyau. Kalau siapa tahu tu hati-hati kita buka puasa, kita tak tahulah boleh pandai tu tidak buka tu. Malah bagaimana kita terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita tidak mahu menghukum tapi tak teruk pasal tu. Baik, tak apalah. Dalam ayat ni mana Allah SWT sebut Allah tidak suka pada melampau. Jadi makan ni Allah kait makan yang dikira sunnah, makan yang ikut. Maknanya sebab dalam hadis Nabi sebut kami. Nabi kata kami. Dalam hadis Nabi ada sebut kami ni adalah puak-puak orang yang bila dia makan dia tidaklah sampai kenyang, tidak. Sekadar rasa kenyang malah tidak melampau dalam makan. Kami ni puak-puak kami kata Nabi SAW. Memang Nabi sebut terang kami. Kami ni puak-puak bila makan tidaklah sampai kenyang nak. Tak. Bila saja rasa kenyang dia berhenti selalu. Maknanya situ bukan bermakna bila kenyang makan tak habis kita pun tinggal gitu. Tak. Ulama kata hadis tu menunjukkan bahawa kita kena tahu. Kita kena kawal, kita kena bajet. Jangan kita buat lebih tiba-tiba kenyang kita pun tinggal. Tak apa bazir pun sebab kita nak jaga takut dia kenyang. Dah waktu tu hadis tu mengikut syarah hadisnya dia kata maknanya Nabi nak ajar kita kena kawal makan. Jangan berlebih-lebih. Tak kira lah bulan puasa atau tidak boleh. Hak tu bukan merujuk pada bulan puasa atau hadis tu. Dalam keadaan biasa. Tak boleh. Saya nak sebut sikit sini hak berkait dengan ayat ni sebab saya nak ambil sikit lagi lah. Bahawa ni dia ada huraian. Syekh Muhammad Abduh molek dia huraian ayat. Saya sebut sikit lagi. Syekh Muhammad Abduh dia ada buat komentar terhadap ayat ni. Waqala al-ustaz, kata Profesor Muhammad Abduh ketika dia menghuraikan ayat la'allakum tattaqun, ayat tadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu, la'allakum tattaqun, ujung dia tu dia kata sebenarnya Allah sebut ni beberapa perkara kita perlu faham. Kenapa Allah kaitkan wahai orang-orang yang beriman, Allah memfardukan kepada kamu berpuasa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa kaitan takwa dengan puasa? Syekh Muhammad Abduh dalam huraian ini dia kata ayat ni sebenarnya ada penjelasan, ada keterangan daripada Allah bahawa kalau kita nak kaitkan, sebab di zaman jahiliah ada juga puasa. Zaman jahiliah ada juga puasa. Sebenarnya dalam kitab ni dia sebut mana agama-agama yang puasa lagi, mana bentuk agama ni, macam kita tak ada nak sebut ni. Dalam agama Wathaniyin, agama pokok semua berhala zaman sebelum Nabi jadi Nabi ni, ketika zaman jahiliah itu, mereka juga berpuasa. Mereka juga berpuasa. Tetapi puasa mereka tu tujuan apa? Nak meredakan kemarahan Tuhan-Tuhan mereka. Litaskini ghadabi alihatihim. Idza amilu ma yughdibuhum aw liirdaihim. Popok kafir Quraisy nak semua berhala ni. Tengok tidak. Moga bahaya tak betul cuba kita baca maksud. Bila dia buat maksiat, bila dia buat benda-benda salah dalam ajaran zaman jahiliah, dia pun mari berasa insaf lah, insaf. Tuhan kita malu ni.
Sebab kita buat maksiat. Lagu mana untuk taskim ghadabi alihim, untuk meredakan kemarahan supaya Tuhan mereka tidak marah, dia pun puasa. Jadi maksud puasa yang diamalkan di kalangan orang-orang yang sembah berhala ni sebenarnya satu langkah untuk supaya Tuhan tidak marah pada mereka. Dia bimbang takut Tuhan benci. Jadi bila dia puasa, maka dia bagilah benda-benda dia persembahkan harta, dia letak di berhala. Dia letak emas, dia letak permata, semua tu nyabah kau jaga berhala lah. Sebab tu bapa tu kaya. Dalam sirah disebut gitu. Dan untuk mengambil hati Tuhan-Tuhan mereka. Dia buat lagu tu. Hamba Tuhan dia pun dia buat. Tak pelik apa. Gitu. Kata Syekh Muhammad Abdul. Jadi perkara itu dia kata, maknanya ada makna takut tu. Puasa ni dikaitkan dengan takut tu dia ada. Sama jahiliah pun ada. Cuma Islam, beza Islam ni bila kata takut pada Allah, ni dia hakikat. Tapi kalau orang kafir tu takut pada berhala dia, maka dia puasa itu takut buat-buat, takut secara khayalat, secara khayal. Enggak Tuhan dia pun dia buat. Tapi kok mana pun orang Arab itu zaman jahiliah itu pun puasa tu dia kait dengan takut juga. Takut Tuhan marah. Kita ni pun puasa nak lagu tu. Takut apa? Nak latih supaya kita ni imtithalu awamir, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Apa tu? Takut Tuhan marah. Tu. Kata Syekh Muhammad Abdul. Lepas tu dia hurapannya lagi sini rasa tak ada nak sebut, insya-Allah kalau ada masa kita boleh sebut semula. Sebab ni menarik sangat. Satu muka surat setengah dia hurah ayat ni, dia mari pandangan ulama-ulama lain. Hak ni memang menarik lah. Jadi insya-Allah kalau ada kapan kita boleh bincang semula berkenaan dengan ayat ni. Molek dia sebut ni. Tetapi dia kata kalau mengikut dalam pemahaman kita ayat ni senang ada juga makna takut seperti orang jahat, tapi takut kita tu di atas landasan bukan perasaan semata-mata, tapi atas landasan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita ada pegangan kita takut bukan atas perasaan semata-mata. Supaya kafir ni perasaan semata-mata, mana dia ada kitab, dia tak ada kitab. Tu. Lepas tu kesal dia ada kesal. Walaupun kita kata orang Arab jahiliah dia puasa kerana takut Tuhan yang marah, tapi takut tu dia belanah kepada perasaan. Dia bukan belanah pada kitab suci dan hadis. Dia lain, dia tak sama. Dari sudut mana tak sama tu? Hak kita dia hakikat. Bila kita kata takut Tuhan atas dasar Al-Quran, atas dasar ajaran agama, ada nas, kita takut sebenarnya. Takut tu dia ada makna muraqabah. Dia ada makna ikhlas. Dia tak ada mari perasaan buat gini moga Tuhan tak tahu. Dia tak ada, tapi orang kafir dia boleh mari lagu tu. Sebab apa? Dia tahu Tuhan dia batu. Sebab tu pokok kafir ni kalau kita baca dalam sejarah dia ada tipu Tuhan dia. Dia tipu Tuhan dia. Dia tipu Tuhan dia. Sebagai contoh. Kita malah sebutlah Cina sini takut dengar ada bahasa hati pula dah. Kita sebut dalam kitab. Misalnya bila dia setaya Arab jahiliah ni, bila dia buat salah, dia kena salah satu taubat dia kena mempersembahkan harta kepada berhala dia. Sebab kita lihat ni dia tipu. Dulu pernah satu ketika dia bagi mah tulis. Dia sayang mah tulis. Kalau kita lihat kita bagi bagi Zulian. Saya contoh. Dia tipu. Dia ingat Tuhan dia tak tahu beza mah sekali dengan mah Zulian. Orang Arab ada kat lagu tu. Ada kat lagu tu. Dia bagi bagi tu dia buat molek, tapi dalam tu tak molek dia bagi. Dia boleh buat lagi tu apa? Sebab dia tahu benda tak betul semata sekali. Tapi kita orang sedap. Bila kita buat, kita tahu. Kita buat ni kalau kita pelawak tu, tentu Tuhan tak terima. Sebab Tuhan ni maha tahu. Kita tak teramak nak tipu Tuhan. Tak salah ya, jahat tahu mana. Kalau jahat, kalau dari Islam ni kalau jahat, dia tak tipu Tuhan. Dia terus tak buat lagi. Sebab dia tahu dia kalau tipu tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tahu ni benar, Quran ni benar. Tetapi pokok kafir jahiliah ni dia boleh mari dan dia buat, tak ada siapa tahu, tetapi dia tipu. Sebab apa tu? Sebab dia tahu dah Tuhan dia ni anggap dia tidak seperti kita. Mana mungkin dia tahu dah Tuhan dia begitu. Jadi untuk nak tipu tu dia mari bagi dia buat, boleh buat gitu. Umat Islam tak jahat tahu mana dia tak tipu Tuhan. Kalau dia tak sembahyang, dia tak tipu, terus dia tak sembahyang. Dia tak akan tipu. Kalau dia pergi curi hak dia boleh. Dia bukan maksud nak tipu Tuhan. Ni sebenarnya dalam fakta, dalam bab puasa ni ada hadirat. Dia nak mengajar kita di sini kejujuran tu, mana kita nak biar kita faham bahawa bila dalam bab ibadat ni boleh kita boleh kelantong orang lain, tapi kena ingat
atas pada manusia ni dia ada satu zat lain yang kita kata khaliqul makhluqat, pencipta manusia. Dia ni maha tahu, maha segala-galanya. Itulah sebenarnya hikmah puasa, nak mengajar kita perkara itu, supaya bila kita buat sesuatu tu kita kira Allah. Bila kira Allah itulah yang maksud ikhlasnya. Itulah maksud ikhlasnya. Jadi perkara lain kan setiap sempat untuk saya sebut, insya-Allah kita boleh bincang semula lah. Rasanya setakat itulah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang itu boleh menjadi peringatan kepada kita dan menjadi satu motivasi untuk kita pastikan puasa kita tahun ni, biarlah kita melangkah dalam bulan puasa dengan penuh bergaya, kita kata, biar jadi luar biasa puasa kita, jangan seperti sekala. Biar berlaku satu hijrah dalam puasa, anjakan untuk saya sendiri dan hadirat alam gitulah. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.